Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live di IG Nizam Malik Official. Selamat malam, apa khabar anda semua? Okay, seperti biasa setiap hari Rabu pukul 8 malam saya akan live di sini. Alright, dan hopefully anda boleh join saya setiap minggu. Okay, dan sesi IG Live ni adalah sesi yang lebih santai. Okay, bukanlah terlalu formal. Alright, dan dia lebih kepada behind the scene, sesi yang di belakang tabir. Alright, dan lebih kepada sharing tentang my life, tentang diri saya. Alright, tentang my thoughts. Apa sahaja kita boleh borakkan dalam sesi IG Live ini. Alright, so terima kasih kepada anda yang telah pun start masuk ke sesi IG Live ni. Alright, so anda boleh say hi dekat ruangan komen dan anda boleh juga klik love dekat sini. Okay, alright. So first of all juga saya nak minta anda respon. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okay? Alright, kalau yes, anda komen dengar jelas ke, clear ke, komen lah dekat ruangan komen. Alright, dan anda juga boleh tuliskan di manakah lokasi anda, di manakah lokasi anda ketika sedang menonton IG Live ini, okay? Alright, so masa minggu lepas kita buat IG Live ada views lebih kurang 100 lebih kalau tak silap saya. Okay, so hopefully sesi yang kedua, minggu yang kedua ni, dah masuk minggu yang kedua ni, kita dapat viewers lebih ramai lagi. Sebab bila semakin ramai viewers, semakin semangat saya untuk kongsikan dengan anda banyak topik, sharing dan sebagainya, okay? Alright, so bantu saya untuk sharekan sesi IG Live ini. Anda boleh tagkan rakan-rakan anda dekat ruangan komen. Okay, dekat ruangan komen tu kalau anda tekan tanda alias, okay, anda boleh tag rakan-rakan anda. Okay, yang anda kenal ke tak kenal ke, anda boleh tag. Jadi taglah seramai mungkin rakan-rakan anda. Okay, kalau seorang tag 10 orang, dan kita akan bertambah lagi 10 orang. Okay, jadi semua orang buat tagging ni ataupun sharekan kawan-kawan anda dekat sesi live ni, maka bertambah ramailah sesi live kita ni. Dan barulah kita sebut the more the meriah. Barulah meriah kan. Okay, alright. So terima kasih kepada anda yang komen. Saya nampak Puan Hafsah Mustafa ada, Ali Burhanuddin, Hasnizan Daud ada, Fadil Tarmizi, Hamidah Mukhtaruddin, Fadil Tarmizi, salam Iwin WB TNM. Alright, terima kasih. Salam Iwin WB Okay, right. Azizi Abdul Rahim join, Muhammad Futahi ada. Terima kasih kerana tag rakan-rakan anda. Okay, memang spotting. Okay, so itu adalah saya punya raving fans tu yang follow saya, yang kalau saya suruh share, dia share. Yang saya suruh tag rakan-rakan dia tag. Jadi memang spotting. Okay, so saya memang suka orang yang spotting, okay, dalam sesi IG Live saya. Alright, dan saya sangat-sangat menghargai anda semua yang bersama dengan saya dalam sesi IG Live pada malam ni. Okay, alright, so feel free untuk tanya apa sahaja soalan dekat ruangan komen dekat bawah ni. So anda nak tanya apa-apa ke, soalan berkaitan dengan saham ke, tentang bisnes ke, tentang motivation ke, kalau anda ada masalah soal hati ke, boleh juga tulis dekat ruangan komen. Mana tahu saya boleh bagi pandangan saya kan, isu-isu anda ni. Sebab dulu masa saya zaman sekolah dulu, saya ni boleh dikatakan pakar motivasi lah untuk kawan-kawan saya. Kalau kawan-kawan saya ni ada masalah cinta ke apa ke, then bila diorang bercakap dengan saya bagi diorang solution apa nak buat. Okay, jadi apa sahaja isu dan permasalahan boleh kita borakkan. Okay, so mana tahu kita dapat idea-idea baru untuk selesaikan masalah yang ada. Especially kita masih lagi dalam tempoh PKP Lockdown 3.0. Okay, dan hari ni 23 Jun. So hopefully dalam 28 Jun minggu depan PKP akan berakhir lah. Kita doa sama-sama semoga dalam masa seminggu ni PKP Lockdown ni akan berakhir, dan kita dapatlah merentas daerah, merentas negeri, dan kita dapat hidup dengan lebih baik lah lepas ni. Betul tak? Okay. Hai Puan Fauzina Johari, dah lama tak nampak. Abdul Wakil, Zamil Syahidi. Alright, terima kasih kerana klik like, klik love.
Mamat Futahi Official. Pun ada juga official kat belakang InsyaAllah. Amin tuan. Okay, alright. Ika Benjamin, tag rakan anda Muiz Jo, terima kasih. Alright. Dan Fauzina Johari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, alright. So untuk permulaan ni, saya just nak share dengan anda studio saya. Okay, so studio saya ni adalah tempat di mana saya buat Facebook Live saya. Saya buat Zoom training saya. Okay, mungkin anda nak tengok lah sikit saya punya studio yang tak seberapa ni. Tapi inilah tempat saya bekerja lah kalau saya work from home. Dan benda ni saya cuma tunjuk dekat dalam IG Live saya sahaja. Okay, dalam Facebook saya tak tunjuk, dalam Zoom webinar saya tak tunjuk. Dalam Facebook Live, dalam Zoom webinar nampak semuanya cantik, tapi dekat sini al-maklum sahajalah. Okay, hai Mumu Muhammad, Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umu, macam mana Umu lepas vaksin, okey ke? Nampaknya Umu adalah staff Wealth Academy Sdn Bhd yang pertama yang dapat vaksin. Okay, jadi tahniah. Okay, AstraZeneca, geng AstraZeneca. Hopefully semuanya baik-baik sahaja. Okay, alright. Tuan Hayum Salim, Assalamualaikum Tuan Nizam Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni antara sparring partner saya untuk marketing ni. Okay, yang kita belajar sama-sama macam mana nak buat marketing yang padu, yang power. Alright, apa khabar? Harap sihat-sihat sahaja di Iskandar Putri. Okay, alright. Tuan Hayum Salim, will Wi-Fi confirm power sekarang? Power biasa je lah. Cuma Wi-Fi baru tu boleh support lebih banyak device. Al-maklum, saya ada berapa device Saya pakai iPhone, dan ada satu lagi iPhone 10 pun ada juga. Lepas tu iPad Pro lagi. Lepas tu wife saya lagi, anak saya tab 2 orang. Lepas tu saya nak buat, saya guna laptop saya untuk buat saya punya Zoom, webinar dan sebagainya. Jadi bila dia boleh split lebih banyak ni, maka lebih stable lah. Hopefully lah lebih stable. Okay, alright. But after all, saya punya internet dekat rumah ni speed dia 100 Mbps. Okay, jadi itulah dia. Itulah dia speed yang saya pakai dekat rumah ni. So far 100 Mbps ni okay so far. Alright, Kim Gani 19, Tuan Nizam ada yang single ke? Ada yang single yang mana ni? Tuan Nizam ada yang single ke? Tak berapa faham soalan ni. Bukan buat-buat tak faham tapi memang tak berapa sure. Tak berapa jelas soalan. Cuba rephrase soalan. Okay, Lam Afif, betul ke saya sebut nama ni? Tajuk apa malam ni coach? Malam ni malam sembang santai. Cuma malam ni saya tak dapat nak live lama-lama. Sebab saya cuma boleh live sehingga the most sampai 8.25 minit malam sahaja. Sebab pukul 8.30 malam ni saya ada training dengan tim saya. Okay, semua tim Saham Masri kita ada training malam ni. Dan saya akan conduct the session. Malam ni saya nak ajar mereka satu teknik power lah. Teknik power macam mana kita nak tambah lagi pendapatan. Okay, so just nak share dengan anda, tim Saham Masri dan juga Wealth Academy Sdn Bhd ni adalah saya punya salah satu projek juga yang saya buat. Okay, di mana saya membangun modal insan. Cewah ayat skema kan. Membangun modal insan ni maksudnya saya rekrut staff-staff yang saya lihat mereka ni ada talent. Dan of course mereka ni masih muda. Dan saya nak melihat mereka ni dari muda ni dapat membina portfolio kewangan mereka dan jadi orang yang lebih berjaya dalam 5 ke 10 tahun mendatang lah. Okay, jadi macam saya katakan sekarang saya umur 34 tahun. Okay, dan kalau saya ada saya boleh kembali semula ke zaman saya umur 25 tahun. Okay, saya rasa saya nak buat semula dengan lebih baik. Saya rasa saya boleh lebih agresif. Okay, dan saya ada masa yang lebih panjang untuk bina apa yang saya nak bina lah. Okay, dulu masa saya umur 25 tahun ni saya ada banyak ketakutan. Dalam hidup saya ni saya rasa risau. Saya nak bisnes, saya risau. Saya nak melabur, nak beli saham, takut. Okay, saya nak beli dengan kuantiti beli saham dengan kuantiti yang besar, rasa takut kan. Nak pergi umrah, takut. Takut nak pergi umrah kan. So orang nak pergi umrah, nak pergi ke Mekah, Madinah, saya takut. Takut kat sana tu ada banyak masalah lah. So itulah perasaan takut ni ada dalam diri kita lah. Okay, so saya pun tak terkecuali mempunyai struggle dalam kita punya keyakinan pada diri kita dan keyakinan dalam apa yang kita nak buat. Kita banyak ketakutan. Tetapi dalam masa beberapa tahun
kebelakangan ni, starting saya rasa 2018, 2019, so saya banyak attend seminar-seminar yang lebih berimpact tinggi, yang lebih mahal, okay, sehingga kan saya saya dapat tangkap mindset orang yang lebih berjaya daripada saya, orang yang lebih high income daripada saya, dan saya alhamdulillah dapat kuasai the mindset seperti orang yang lebih berjaya daripada saya, alright, dan saya dapat upgrade my level to the next level lah. Okay, ibarat kata see my level lah. So macam tu alright. So dalam sesi IG live macam ni, saya suka untuk bercakap secara santai, lebih being myself, okay. Sebab ramai orang sebenarnya bila depan kamera dia akan jadi orang lain. Dia akan jadi lebih, kalau macam saya akan jadi lebih formal, kita akan control macho kan. Tapi dalam IG live ni saya prefer untuk jadi diri saya sendiri. Alright, being myself, untuk cakap apa je benda yang saya nak cakap. Alright, dan itulah saya kata lebih kepada behind the scene, tentang apa-apa sahajalah tentang live Okay, alright. Siapa tu? Afif, coach, komen win-win jap, 16 sen or 25 sen. Tak boleh lah tanya soalan yang tak mengganggu apa, tak trigger SC, okey lah Cerita pasal harga saham, beli kat mana, jual kat mana, itu semua soalan-soalan yang trigger. So basically dalam saham ni, kita nak melabur saham, kita buat kajian saham lah. Dan anda juga boleh dapat jawapannya, kita nak jual saham dekat mana, kalau anda betul-betul mahirkan kajian saham. Okay, so saya tak nak kita belajar saham ni saya jadi suap jawapan. Okay, beli saham ni, beli counter ni, harga ni, jual dekat harga ni, itu suap namanya, suap. Jadi kita dalam training saya nak fokus train orang sampai dia boleh buat macam mana saya buat. Itu saya punya target, sampai dia boleh bagi jawapan kepada saya apa nak kena buat, bukannya meminta jawapan daripada orang lain. So itu saya punya prinsip dalam training. Okay, so maksudnya kalau ada student saya tanya lagi, nak kena beli saham apa Tuan Izam, boleh bagi minta counter ke tak, nak beli harga berapa ni, selamat ke tak beli kat sini, maksudnya dia tak go through the process lagi. Kena go through this process. Okay, lalui proses membeli saham. Of course, dalam first few trades kita rasa takut, tetapi just buat je. Sebab bila kita start buat ni, dengan melalui proses tu, kita akan memahami apa yang penting dalam saham. Itulah benda yang saya nak buat untuk student saya, dan hopefully student saya dapat melalui lah proses ni dengan baik. Okay, alright. Siapa tu? Nama WD2404A. Macam mana nak sebut nama tu? Adakah nama tu nama durian? Nak kontrol macho, macam mana dah macho? Sudah, macam mana tu coach? Tak ada machonya. Lokman Rizwan, saya umur 17, tengah tunggu umur 18 untuk buka akaun CDS. Saya dah belajar pasal saham ni dari bulan 4 lagi. InsyaAllah ilmu saham dah cukup. Alright, bagus Lokman. Bagus Lokman Rizwan. Muda-muda lagi dah terjebak dan terkenal, ataupun terjebaklah dengan ilmu saham ataupun dunia saham ni. Okay, saya umur 17 tahun, saya tak tahu saya tengah buat apa masa tu. Mungkin masa tu masih bercinta monyet agaknya. Okay, jadi anda ni umur 17 tahun, anda punya perjalanan ni masih jauh, masih panjang lagi. Okay, jadi gunakan peluang ni untuk belajar. Alright, dan along the way akan ada ups and down. Okay, jadi jangan give up, teruskan perjalanan. Alright, dan insyaAllah anda akan berjaya satu hari nanti. Okay, alright. Okay, Faizal Hamdan, coach, kenapa banyak counter yang uptrend tetapi FA tak berapa bagus, profit pun negatif? Sebab harga saham tu dia naik bukan sebab hanya because of fundamental syarikat tersebut. Harga saham boleh naik because of demand. Okay, ada demand terhadap pembelian saham tersebut. Okay, maksudnya ada buyer ni lah, golongan buyer ni sanggup untuk membeli saham tersebut pada harga yang lebih tinggi. So that's why menyebabkan harga saham tu naik dan menjadi uptrend. Okay, jadi of course fundamental analysis juga memainkan peranan, tetapi dia bukan the only one. Okay, perkara yang akan affect kepada pergerakan harga saham. Sebab tu saham ni satu benda yang kita tak boleh nak expect. Okay, kita tak boleh nak kata FA dia bagus, harga saham tu akan naik. Tak, semestinya macam tu. Ada juga waktu yang dia fundamentalnya bagus, tetapi harganya saham tu tengah jatuh, trendnya tengah downtrend, walaupun fundamentalnya bagus.
Dan saham tu memang macam tu. Dan ada juga yang fundamental tak bagus tetapi harga saham dia naik. Mungkin company tu sedang dalam proses untuk dapat projek baru ke, apa ke, kita tak tahu. Ataupun dia sekadar manipulation dalam pasaran saham pun boleh terjadi. Jadi benda ni semua sebab-sebab yang kita tak dapat nak jawab secara spesifik kalau kita memang tak kenal orang yang mungkin terlibatlah secara direct. Okay? Jadi kita tak perlulah risaukan tentang benda tu. Yang penting adalah kita buat keputusan beli dan jual saham kita dengan betul, dan kita tahu macam mana nak protect diri kita dalam pasaran saham. Okay? So inilah dia benda yang saya rasa perlu saya tekankan. Okay? Dan of course, bila anda faham benda ni, anda akan boleh melabur saham, okay, dengan lebih tenang. Okay, alright. So seperti yang saya janjikan, saya nak tunjukkan anda studio saya. Berapa ramai daripada anda nak tengok studio saya yang bersepah ni? Okay, alright. So jom kita tengok. Okay, alright. So kita tengok dari sebelah kiri lah. Okay, alright. Kejap kat sebelah sini lah. Ni sebelah kiri ni. Ni saya punya baju-baju saya, kod-kod saya. Okay, so kalau saya buat live ke apa ke, saya akan ni lah ambil baju saya kat sini dan gantung lah. Tapi biasanya saya pakai satu je baju, tak tukar banyak sangat lah. Okay, right. So dekat belakang saya tu ada pintu. So pintu ni pintu keluar. Bilik ni kecil je. Dia 4 segi sama lebih kurang. Dia tak berapa besar sangat. Alright, dan ni tempat saya bertukang lah. Tempat saya bertukang. Okay, saya punya kerja saya dekat sini lah. Okay, alright. So kerusi ni, kerusi beli tahun berapa tahun ni kot? Ke tahun lepas? Tahun lepas kot. Beli dekat Kulai. Sebuah kedai perabot kat Kulai. Okay, alright. So kemudian dekat sebelah kanan ni, okay, ni saya punya green screen. Okay, right. So ni green screen saya. Okay, so kalau anda tengok saya punya background dekat dalam Zoom meeting tu macam smart je, dekat office je, kat mana-mana kan. Ni sebenarnya adalah paparan green screen. Okay, dan green screen ni saya beli dekat Shopee. Okay, dan so ni lah dia punya setup macam ni lah. Simple je. Dia kain je. Okay, so boleh sentuh macam ni. Alright, dan kat belakang dia dinding lah. Dinding kosong. Okay, alright. So inilah dia bilik saya. Cuma di belakang kamera ni tak boleh tengok, dia memang bersepah betul. So basically lebih kurang lah. Nanti kalau ada yang suka nak tengok, nanti saya kemas sikit, nanti kita tengok apa yang ada. Okay, so dekat atas meja saya ni, so meja saya ni ada laptop dekat depan saya ni untuk saya buat kerja. Dan apa yang ada dekat depan meja saya ni, so this is saya punya wallet. Dulu saya pakai wallet yang besar. So kalau saya berjalan tu, dia akan penuh lah saya punya poket saya. Alright, so lepas tu saya punya grooming image coach saya advice jangan pakai wallet besar macam tu. Dia pakai just card macam ni lah. So ada ni. Lepas tu ada kunci kereta dekat atas meja saya, tempat saya letak kunci meja ni. Alright, kemudian ada saya punya mic Rode saya. Okay, untuk saya buat training. Kalau saya buat training, saya akan guna this mic lah. So mic ni saya akan charge sebelum saya go live ataupun saya conduct Zoom webinar. Alright, dan biasanya dia boleh bertahan dalam 1 ke 2 hari punya training lah. So this is saya punya Rode. Okay, dan this is very good mic. Okay, so saya dapat feedback ramai orang kata saya bila saya pakai this mic memang clear lah, memang clear. Okay, alright. So apa ni, lama tak tengok coach bagai baju ni. Pakai baju ni, pakai apa ni? Baju apa? Bersepah tu biasa coach. Safura Yaya, lampu lampu kita boleh tengok ke atas. Lampu biasa je, lampu Kalimantan. And then dekat sini ada kipas. Saya pakai kipas je sebab saya punya aircon dekat sini, dekat atas ni ada aircon, tapi aircon ni dah rosak. Jadi tak dapatlah saya nak pakai aircon. Jadi saya berpanas je lah. Bila saya buat live, buat kerja macam ni, saya akan berpanas lah. Kalau pasang kipas kuat sangat nanti kan bising pula kan.
Okay, alright. So cepat, kalau ada soalan apa-apa anda boleh tanya soalan. Sesi IG Live ni adalah sesi yang free and easy dan saya nak berinteraksi dengan anda, dan kalau anda ada soalan anda boleh tanya soalan. Okay. Faizal Hamdan, beli lampu studio coach. Saya sebenarnya saya tak berapa suka lampu yang di hadapan saya. Saya tengok ada orang dia buat live, dia ada lampu kan kat depan dia kan. Lampu studio ke, lampu yang bulat tu ke kan. Saya tak suka benda tu sebab mata saya sakit. Bila saya live tu saya rasa terganggu bila ada lampu ke, ada flash kamera ke. Saya tak boleh. Jadi saya memang tak pakai lampu studio tu. Macam tu Okay, alright. Apa ni? Hi, Ain Finas join. Be Better 11. Tuan suka colour purple ke? Taklah, saya bukan suka sangat colour purple. Ni kebetulan dinding ni dicat warna purple dan saya pun tak berapa suka sangat lah. Tapi dah tercat, terima je lah nasib. Okay, alright. So alamak, macam mana ni? Dia tertekan komen ni. Okay, alright. Noji Wandin, coach, apa hobi coach? Ini namanya soalan. Apa hobi Hobi saya adalah main chess. Dekat dalam phone saya, okay, ada satu apps nama dia Chess. Ada chess ni. Okay, so saya akan setiap hari saya main chess. Saya bangun tidur saya main chess. Saya bosan tak ada buat apa-apa saya main chess. Tengah makan saya main chess. Sebelum tidur saya main chess. So saya memang hobi saya adalah main chess. So kita boleh main chess ni, okay, dengan sesiapa di seluruh dunia. Okay, secara online. Lepas tu kita ada rating. So kalau kita menang kita akan dapat rating lah. Ini adalah saya punya permainan lah bila waktu saya bosan. Okay, kalau wife saya pergi kerja kan, tak ada kawan nak bergaduh. So saya pun duduk kat rumah main chess lah. So anak-anak saya kalau main-main dengan dorang pun saya main jugalah. So macam tu, okay. Alright. Lukman Rizuhan, coach pernah intraday dan BTST tak? Tak. Saya punya style bukan intraday dan BTST. Sebab dari awal lagi saya belajar dengan mentor saya Zam Saham. Memang kita tak dia kata jangan intraday, jangan sibuk nak intraday, BTST tu semua. Saya belajar tentang follow the trend dengan Zam Saham. Jadi kita memang follow lah trend tu sampai maksudnya permulaan uptrend tu betul, lepas tu kita follow trend tu sampai ke atas lah. So kita bukan intraday, BTST semua tu lah. Jadi kalau tanya saya memang tak berapa reti sangat lah intraday, BTST ni. Dan dia tak berapa sesuai dengan diri saya jugalah. Okay, alright. Okay, hi Amir Firhat join. Muizalias, terbaik tuan. Bilik besar-besar pun boleh ajar saham. Inspirasi betul ni tuan. Bilik besar tu pun boleh. Dia bilik tak perlu besar, laptop mesti power. Laptop saya gaming spec. Dia punya spec dia adalah Ryzen 7. Okay, dan dia punya brand dia adalah Acer Nitro 5. Saya punya laptop. Okay, right. So bagi saya laptop kena padu, webcam kena padu, internet kena padu. Alright, dan that's the equipment untuk saya bekerja lah basically. Okay, right. So saya tak boleh kalau laptop hang, kalau internet slow, tu saya memang marah. Macam tu Okay, Safura Yaya, coach, warna aura coach apa? Biru ke? Sebab kalau coach pakai baju biru gelap hitam nampak ada aura. Yes, saya punya warna saya adalah biru navy blue. Saya punya coat ni navy blue ni adalah warna saya. So kalau saya pakai ni, saya punya image saya berbeza sikit. Dan of course coat warna hitam lah. So bila saya pakai warna hitam, dia lebih sesuai. Okay, kalau yang warna ni tak berapa menonjol sangat, dia nampak biasa je, tak berapa sesuai dengan saya. Alright, dan kalau coat yang warna silver ni, dia nampak santai. Dia santai je lah, nampak macam orang biasa je. So saya ada banyak coat lah dekat sini.
Satu lagi adalah kod warna merah ni. Merah ni beli dekat Bandung lah. Saya rasa siapa yang tengok live saya, memang saya ada cerita lah pasal saya punya blazer warna merah ni. Okay, alright. Okay, alright. Luqman Mumtaz, salam coach. Coach umur berapa dapat capai financial freedom? Okay, alright. So, first kali, soalan yang bagus. Saya suka jawab soalan-soalan macam ni. Tentang financial freedom, tentang pendapatan. Saya suka sebenarnya. Sebab saya rasa itu benda yang saya nak cakap. Tapi sebab masa kita sangat mencemburui, kita ada lebih kurang 5 minit lagi sebelum saya end this live. So, saya nak jawab sikit sahajalah. Okay, so tentang financial freedom ni, sebenarnya financial freedom ni dia adalah soal pendapatan melebihi perbelanjaan. Maksudnya kalau kita punya pendapatan lebih daripada perbelanjaan kita, maka sebenarnya kita berada dalam keadaan financial freedom. Financial freedom bukan bermaksud tak ada hutang dengan bank. Mungkin kita ada hutang dengan bank, tetapi kita boleh bayar hutang-hutang tu semua. Okay, so itu definisi financial freedom bagi saya. Okay, so kalau nak kata saya ni financial freedom, bermula waktu saya memulakan kerjaya saya sebagai pharmacist pada tahun 2012. Bila saya start je kerja, lepas tu saya happen to be came across untuk belajar tentang pelaburan hartanah. Okay, so pelaburan hartanah ni saya belajar daripada mentor saya yang memang dah ada property masa tu, dan dia ajar saya macam mana nak membeli property lelong. Alright, dan because of that saya dapat membeli property, 2 biji property pada umur saya 25 tahun. Alright, dan saya beli rumah tu dan saya sewakan, dan saya dapat rental income. Okay, dan dapat positive cash flow dalam satu rumah tu dalam RM500, RM400 macam tu. Okay, so masa tahun 2012 tu saya beli property. Tahun 2013 saya beli lagi satu property. 2014 saya beli satu lagi property untuk wife saya. Alright, 2017 beli property ni lah, rumah yang kita duduk lah. Yang lain semua buat for investment. Alright, so saya buat property investment basically. Okay, so tahun 2014 saya kenal pelaburan saham. Okay, saya kenal pelaburan saham di Bursa Malaysia dan saya start generate income dari situ. Kenapa tak dengar suara? Dengar tak suara? Jangan saya cakap sorang-sorang. Dengar tak? Kalau jelas, komen jelas. Sebab ada yang komen tak dengar suara. Hello, adakah anda bersama dengan saya? Alright, Faizal Hamdan dengar. Okay, alright. Dah kenapa ada komen tak dengar tu? Okay, alright. So, siapa yang tak dengar, tolong increasekan volume anda ataupun pakai earphone. Okay, alright. So, apa saya cerita tadi? 2014 saya kenal saham dan saya start generate income melalui pelaburan saham ni 4 ke 5 angka masa tu. So saya gandakan modal saya daripada 4 angka jadi 5 angka dan seterusnya, dan saya boleh repeat the process untuk buat lagi lah. Okay, along the way memang akan ada losses, tetapi bila saya buat profit tu agak significant lah, 4 angka ke atas. Alright, so saya ada income daripada pelaburan saham saya. Alright, selain tu juga, saya ni daripada zaman belajar, daripada universiti, saya ni memang aktif dalam internet marketing dan juga internet online business. Jadi saya memang buat duit daripada internet dengan menjual something. Dulu saya jual design, saya jual servis untuk Facebook Lite, naikkan Facebook Lite. Okay, so saya pernah buat design website. Okay, so saya buat design banner untuk orang. Alright, jadi saya memang menjual something dekat internet. Saya ada income daripada internet dan itu kemahiran saya. Okay, jadi apabila saya ada income daripada beberapa sources ataupun daripada beberapa sumber, so income saya pada waktu tu daripada tahun 2012, 2013, 2014, saya tak rasa kesempitan kewangan. Saya ada multiple sources of income. Saya ada income daripada kerja makan gaji saya sebagai pharmacist. Saya ada income dari pelaburan hartanah yang saya buat, setiap bulan dapat income. Okay, maksudnya kita beli property, lepas tu kita sewakan, tiap-tiap bulan dapat income. So itu yang best tentang property investment. Alright, kemudian saham juga, kita boleh buat profit juga. Lepas tu online business pun saya buat, dan of course saya buat training pun ada income daripada training. So multiple sources of income. So anda bayangkan ada sumber pendapatan yang banyak. Okay, dalam masa yang sama pula, saya dari segi personality pula adalah seseorang yang tak suka berbelanja ataupun tak boros.
Saya memang tak reti berbelanja. Sebenarnya saya ni adalah orang yang dululah saya akan pakai baju yang sama bertahun-tahun. Saya takkan beli baju baru. Okay, saya takkan shopping. Saya tak reti shopping. Dulu mak saya yang belikan baju untuk saya masa kecil lah. Jadi sebab dah terbiasa, jadi saya memang tak reti nak pilih baju sendiri. So apa baju yang ada pakailah. Sampai koyak pakailah kan. So that's me. Dan saya bukan jenis orang yang spend. Okay. Dan sebab itulah juga saya pelik bila wife saya dengan mak saya ada akaun Shopee. Yang saya pun tak ada akaun Shopee. Pandai pula diorang ni pandai membeli dekat Shopee kan. So kalau perempuan memang serahkan pada diorang. Shopping ni nombor 1. So saya sendiri tak ada akaun Shopee. Grab food dulu saya tak ada. Sekarang dah ada lah. So nak katakan adalah saya punya spending punya aktiviti tu sangat rendah. Jadi income tu multiple sources of income. Perbelanjaan pula rendah. Kereta tak beli. Kereta ada tapi tak beli kereta banyak-banyak lah. Kereta baru ke apa ke, kereta mahal-mahal saya tak beli. Saya pakai dulu Proton Preve je. Sebelum tu saya pakai Viva. Okay, jadi saya memang jenis orang yang simple, hidup simple. Jam pun dulu tak pakai dulu jam. Saya tak ada aksesori apa-apa. Saya tak beli bag, handbag yang mahal-mahal ke, bag Coach ke apa ke, tak ada. Saya just pakai apa yang ada saja. I'm a simple person. Okay, jadi bila saya ada income tu, saya regards myself as financial free. Maksudnya apa benda saya nak kena bayar, saya boleh bayar. Saya memang akan, kalau wife saya kata kena bayar ni benda ni, tak apa, bayar je lah. Sebab kita memang ada duit. Dan kalau benda tu memang contoh bil kan, orang selalu cakap bil nak kena bayar mahal lah. Bayar je lah, dan memang kita pakai bil. So bayar je lah. Tapi sebab memang kita ada duit. Tetapi ada orang dia hidup dalam kesempitan kewangan sebab income kurang berbanding perbelanjaan ataupun keperluan hidup. Okay, jadi saya ni regard myself as financial free because of my lifestyle yang biasa dan juga my focus adalah create income. Sehinggalah pada tahun 2020 saya punya PA advise saya untuk saya berbelanja. Dia cakap, Tuan Nizam, PA saya dia check saya punya account apa semua. Dia kata tahun lepas saya ambil PA saya start bekerja bulan 10 2020 dan dia manage saya punya aktiviti saya punya jadual, saya punya appointments, saya punya perancangan saya, semualah. Road tax saya, kereta saya, semua dia buat kan. Alright, jadi dia tengok account saya dan semua tu. Dia kata, Tuan Nizam kena spend. Kalau tidak tax tinggi, something lah like that. Tax company tinggi kan. So dia kata, dia advise untuk spend. Dan I have to spend. Dan spend a lot of money. Saya kata nak belanja apa ni. So itulah benda yang berlaku pada saya. Dan bila saya fikir-fikir balik, the rule for financial freedom sebenarnya adalah perbelanjaan lebih tinggi dan pendapatan yang tinggi dan perbelanjaan yang rendah. Kalau kita boleh buat, sesiapa boleh buat, sebenarnya you can achieve financial freedom. Masalah ramai orang adalah pendapatan dia satu, bergantung pada satu sumber pendapatan, dan perbelanjaan dia ada banyak benda dia belanja. Komitmen tinggi dah, awal-awal komitmen dah tinggi, lepas tu perbelanjaan tambahan juga tinggi. Okay, so that's benda yang terjadi kepada ramai orang lah yang tak boleh nak achieve financial freedom, dan mereka ni duduk dalam rat race. Okay, maksudnya setiap bulan bekerja untuk gaji, dan bila dapat gaji diberi kepada orang lain, kepada bank, untuk bayar kereta, bayar rumah, bayar bil apa semua. Itulah rutin ataupun orang kata rat race. Kebanyakan orang hidup, ramai orang hidup dalam keadaan macam tu. Setuju tak dengan apa yang saya cakap? Okay, alright. Suhaimi S, saya pun sama tuan. Kita terpaksa bayar cukai yang tinggi kat LHDN, nak belanja tak pandai. Macam tu tapi sekarang dah reti-reti lah sikit belanja. Okay, sebab tu saya belilah juga benda-benda. Contohnya macam ni jangan tirulah jangan tirulah. Belilah juga Louis Vuitton. Ni beli apa ni saya beli wife saya beli apa saya tak tahu. Okay, alright. Lepas tu belilah juga bag to me. Ni TNM, you are the next millionaire. Alright. Dan a few things lah, ada benda yang lain. Beli iPhone, beli belanja. Okay, alright. So
Tapi saya still myself, bagi saya kalau tak perlu tak payah belanja, kalau tak pakai tak payah belanja. Membazir ni adalah apabila kita beli tapi kita sebenarnya tak pakai. Okay, kalau kita beli memang kita pakai tak apalah, mahal pun tak apa. Kalau sesuatu benda tu mahal tapi kalau kita beli memang kita pakai dan kita perlukannya, beli je tak apa. Masalah ramai orang adalah dia beli tapi sebenarnya dia tak pakai sangat, dia tak utilize benda tu dengan sepatutnya, dan dia tak, benda yang dia beli tu tak improve hidup dia. Itu masalah. Okay, Saif Al-Quds, PA tuan tu wife tuan sendiri ke? Bukan, PA saya adalah PA saya lah, yang saya hire tahun lepas. Dan dia bekerja lah bersama dengan saya, dan she is very good dalam PA lah. Okay, Noji Wandin, masalah ramai orang, selalu ayat ni coach cakap. Masalah ramai orang, masalah orang. Terbaik coach. Okay, Amar Daniel, tuan, kita main saham ni kena bayar cukai ke? Tak perlu bayar cukai. Untuk personal tak perlu bayar cukai. Okay, untuk personal kita trade saham, tidak ada capital gain tax dan juga tidak ada dividend tax untuk personal income tax. Jadi anda buatlah profit 30,000 ke. Sebab itulah saya nak guide anda untuk buat profit yang banyak dalam saham. Buat profit sampai 30,000, buat profit sampai 50,000, 100,000. Sebab tak perlu bayar tax. Jadi buat duit banyak-banyak dalam saham. Jangan buat sikit-sikit. Okay, right? So contoh macam this, saya punya portfolio yang terkini, jauh sikit so ni antara profit yang terkini yang saya tengah on position. Profit saya adalah sebanyak RM23,346. Okay, so this is profit saya lah. Okay, so saya pegang position 1 juta unit saham. Okay, so ni benda yang saya buat. Okay, making money daripada saham, okay, secara capital gain, dan kita repeat the process all over again. Buat lagi secepat mungkin dengan masa yang kita ada. Alright, dan sebenarnya pasaran saham ni takkan crash. Ramai orang silap. Ni saya nak bagi anda sedikit tips. Ramai orang cakap pasaran saham crash. Sebenarnya pasaran saham bukan crash. Pasaran saham turun dan naik. Dan turun dan naik tu adalah peluang. Peluang untuk kita buat profit dalam pasaran saham ni. Alright, jadi ramai orang bila pasaran saham jatuh dia sakit kepala, stres. Sebenarnya tak. Bila jatuh tu peluang sudah mari dia cakap macam tu. Okay, jadi gunakan peluang tu untuk membeli saham pada harga yang murah dan buat profit sebanyak mungkin. Alright, dan dalam trade counter warrant ada satu benda yang saya ajar yang saya tak pasti student saya dapat nampak ataupun tidak. Satu benda tu adalah berkaitan dengan macam mana nak membeli saham pada harga diskaun. Ketika ramai orang takut, kita pergi beli lagi banyak. So benda tu memerlukan sedikit pengalaman. Tetapi kalau dia faham apa yang saya ajar, the whole concept, dia sebenarnya akan dapat buat apa yang basically macam apa yang saya buat lah. Okay, dan of course satu passion saya adalah melihat kejayaan orang. Okay, bila saya dapat train orang sampai boleh buat profit yang banyak sampai 30,000, 50,000 tu saya rasa seronok. Dan saya rasa macam bila dapat feedback student saya boleh buat profit ribu-ribu kan, saya rasa macam aku nak bantu lagi ramai orang buat benda tu. Sebab apa yang aku ajar berjaya, dia berjaya buat, so mesti aku boleh train orang lain boleh buat juga benda yang sama. So dia jadi inspirasi untuk saya buat lagi. Sebab tu saya cakap dengan staff saya, team saya, kalau ada orang buat profit, capture, tunjuk kat saya. Okay, dan kita showcase kepada orang kat luar. Sebab this is the opportunity yang ada dalam pasaran saham yang ramai orang tak tahu. Dan of course kita nak bantu orang lakukannya. Okay, alright, so that's it. Okay, Liana Zulkifli, saya suka tengok live dan video tuan. Banyak bagi motivasi untuk newbie macam saya. Nak join kelas tuan tak cukup modal lagi. Hehehe. Tengok YouTube and join webinar free dulu. Okay, alright, terima kasih Liana Zulkifli kerana berikan feedback. Walaupun anda tak join program saya tak apa. Yang penting anda suka dengan apa yang saya buat. Anda tonton video-video saya yang ada dekat YouTube, dekat Facebook Live. Alright, dan IG Live ni saya dah cukup happy dah. Saya harap sedikit perkongsian saya ni memberi inspirasi kepada anda. Dan semoga inspirasi tu membawa anda ke tahap yang seterusnya. Okay, so adalah manfaat apa yang saya buat. Okay, sebenarnya saya dah overtime. Tim saya sedang menunggu saya untuk training malam ni. So saya tak dapat nak teruskan lagi sesi IG Live. Okay, so saya rasa itu sahaja yang saya boleh kongsikan untuk malam ni. Alright, dan hopefully kita dapat berjumpa lagi dalam IG Live. Kita akan buat setiap minggu hari Rabu. Macam hari ni hari Rabu pukul 8 malam. Okay, so pastikan anda set masa anda pukul 8 malam hari Rabu. Okay, pastikan anda
set alarm anda supaya kita dapat berjumpa setiap minggu dan kita dapat borak-borak dan kita anda boleh mengenali saya dengan lebih dekat lagi tentang diri saya, dan saya harap saya dapat share lebih banyak dengan anda semualah. Okey, dan terima kasih banyak dan all the best untuk anda semua. Okey, boleh tak? Alright. Khatijah binti Muhammad, terima kasih coach, terima kasih. Arwana SDI, thank you Tuan Nizam. Alright. Be better, terima kasih Tuan, terima kasih. Semoga Allah memberkati Tuan. Alright. Okay, so maybe dalam sesi IG Live yang seterusnya kita cerita pasal kereta pula. Kita cerita pasal kereta Mercedes. Just nak share dengan anda, kereta Mercedes saya ni tengah rosak, tengah ada problem sikit, dan saya tengah plan nak beli kereta baru. So dah riki-riki dah keretanya. So nanti hopefully lah kalau ada rezeki nanti kita borak-borak pasal kereta pula. Okay, so kalau nak tahu pastikan anda follow saya dalam sesi IG Live saya yang seterusnya. Kalau ramai yang tonton mungkin kita boleh buat sesi IG Live ni dengan lebih kerap lagi, boleh tak? Okay, alright. So terima kasih banyak kepada anda yang menonton. Yes, of course kita boleh cerita pasal property juga. Okay, no problem. Okay, so kita jumpa lagi dalam sesi IG Live saya untuk minggu depan. Be better. Plan tukar apa Tuan? Plan tukar Mercedes GLC 300 Coupe. Okay, 300 Coupe. Saya sebut Coupe, ada orang sebut Coupe. Saya tak tahulah tu. Okay, nantilah kita cerita pasal Mercedes tu, pasal kereta nanti Okay, so saya harap anda follow saya dan jangan ketinggalan untuk follow sesi IG Live saya. Okay, so sekian saja daripada saya untuk kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow IG Nizam Malik Official, dan pastikan anda klik like dalam semua perkongsian saya dalam video dan juga posting. Alright, dan hopefully ianya memberikan inspirasi kepada anda. Alright, dan kita dapat berjumpa lagi dalam sesi-sesi live yang akan datang. Sekian saja daripada saya. Mohon maaf sebarang salah dan silap, teriak dan terletak kabur ke apa ke, saya minta maaf. Okay, tidak ada niat. Okay, so semua kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Jumpa lagi dan bye-bye.